Sudah 7 tahun saya bawa lori. Banyak orang takut kan, dekat jalan raya lori tanah. Ini semua kita minat lah untuk cantik-cantik lah bang. Di bumper semua kita tukar lah bang. Ni dulu standard punya, warna standard. Ni semua kita tukar chrome lah. Ini visor tu chrome. Ni di bawah punya tu untuk cap. Tu chrome lagi, tu ring lah, ring semua kita untuk cantik-cantik lah, kemas, tak ada kotor lah semua. Okay, masa jalan raya kita jalan bawa lori ni, kita orang horn, dia orang tunjuk tangan good untuk pandangan cantik kan. Seni Dekotora ni bermula daripada tahun 1970-an di Jepun. Ilham ni kita orang dapat selepas kita orang tengok dalam YouTube, dalam cerita-cerita Jepun lama, seni dekotora yang bermaksud dekorasi truk. Jadi ilham tu kita buat untuk ubah tanggapan tu pada masyarakat mengenai lori. Bertahun-tahun bila pandang lori, orang kata lori tu buruk, tak cantik, tak kemas. Jadi kita ubah benda tu untuk masyarakat buka mata. Bila contohnya macam satu company nak sewa lori atau apa, bila kenderaan lori tu cantik, kemas dan dia yakin untuk menyewa kenderaan tu. Dekotora Club di Malaysia ditubuhkan bermula pada 2012, bermula daripada Malaysian Hunters Truck Club. Itu adalah klub yang pertama ditubuhkan di Malaysia. Itu adalah klub 1 tan dan 3 tan. Selepas tu bermulalah era sampai ke tahap ni ada 200 lebih klub. Dan akhirnya kita berjaya menubuhkan satuan induk yang diberi nama Gabungan Persatuan Pemandu Kenderaan Berat Malaysia. Ditubuhkan pertama untuk nak satukan semua demi untuk minat kita dan demi kerjaya kita sebagai pemandu lori dan bas. Untuk kelab-kelab lori yang ada ditubuhkan di Malaysia, kalau mengikut cara kasar adalah lebih kurang 120,000 ahli. Tapi yang berkecimpung dalam bidang betul-betul hiasan dekotora adalah lebih kurang dalam 100 ke 100 lebih lori saja. Sebab kekangan kita orang adalah dari segi undang-undang. Sedangkan spek ni kalau kita ikut ke luar negara yang macam Jepun lebih maju daripada kita. 20-30 tahun lebih maju daripada industri kita, tapi dia tak menghalang dan menjadi satu tarikan untuk masyarakat luar untuk datang ke negeri Jepun, buat interview dan menjana industri pelancongan untuk Jepun. Okey, lori ni asal beli dulu pre-mover, Recon. Lepas tu kita modify lah belakang ni kan. Nak buat tong apa semua ni. Itu pun makan masa dalam 4 bulan juga. Bila dah siap tu, kita hantar pergi ke kedai cat lah. Kita buat design macam ni. Ini nak siapkan satu lori ni pun makan masa on the road lah. Dalam 8 bulan jugalah. Tentang aksesori pula, banyaklah kita tanya kawan-kawan. Aksesori bumper ni dalam 3 bulan jugalah. Kita tunggu dia nak sampai ke sini. Dengan spotlight dia, bar atas, lebih kurang dalam 7,000 jugalah kita beli. Itu pun susah juga tu, nak mengumpul duit tu. Minat punya pasal, terpaksa belilah. Saya buat lori ni banyak daripada barang afkat lah. Macam side mirror ni, cap. Saya juga pengedar barang-barang afkat ni. Petik-petik barang afkat lah. Ada siapa nak cari barang lori afkat ni, boleh cari saya di Facebook. Muhammad Aqium bin Abu ataupun Boy Rawang. Ada yang custom sendiri dan ada barang daripada Japan lah. Orang terkejut tengok, tak percaya. Lori ni boleh bawa barang ke ataupun saja-saja untuk kita minat. Kita kerja bawa barang sekali dan campur kita minat lah. Orang nak menyewa tu orang suka. Kebiasaannya kalau lori standard, kalau accident, dia mesti orang terus himpit. Dia kalau macam kita buat ke depan macam ni, jarak lori driver dengan kenderaan depan tu dia jauh. Risiko tu kira kurang lah. Kalau berbanding dengan lori standard, dia tak ada permukaan depan macam ni, dia cepat kena pada orang dia.
belakang adalah ruang yang cukup bahaya untuk kenderaan kecil. Macam motor suka parking depan lori. Bila kenderaan tu bergerak, dia tak nampak kenderaan tu di depan. Dan contoh yang paling tu tahun bila ada JPJ tahan pemandu lori. 2 orang, seorang ke depan, seorang pusing. Bila dia berhenti kat depan, yang sebelah kanan suruh jalan. Bila jalan, langgar. Adakah itu kesalahan pada pemandu lori? Sedangkan dia sebagai penguatkuasa pun dia tak tahu kat mana titik buta pemandu lori. Sebab benda ni lebih pada teori, bukan praktikal untuk dia orang. Kalau kita perhatikan kenderaan berat ni, super bus dia penuh. Dia menolak. Tapi macam lori, trailer, lalu lori daripada 3 tan ke atas tu, dia ada satu lohong angin yang menyedut kenderaan kecil. Jadi bahaya untuk kenderaan berat bila diduduk dengan kenderaan kecil. Sebab kita minta pada kementerian untuk ubah. Zaman makin moden, kena ubah ikut moden. Kepentingan pagar tepi tu supaya motor, kereta bila dia kena apa dia tak masuk bawah lori. Sebab kebanyakan motosikal, bila terjadi kemalangan dia akan masuk ke bawah lori. Dan lampu tepi. Kenapa kita kata lampu tepi? Lori sepanjang-panjang 40 kaki, base dia tu cukup panjang. Jadi apabila sempang persimpangan atau apa, dia tak ada lampu. Hanya depan dan belakang. Itu sebab perlunya ada lampu tepi untuk kenderaan berat. Bukannya kita nak modify untuk keselamatan. Kalau untuk keselamatan ni, itu adalah perkara yang paling penting. Dan untuk kepada pemandu sendirilah, kita sendiri pun terlibat dalam dunia lori ni lebih pada 30 tahun. Pertama, pemandu lori sendiri kena ubah sikap. Ubah sikap, cara pemanduan yang betul. Cara kita mandu, jangan mandu laju, muatan berat. Cara mandu, cara bahaya, melanggar lampu merah, potong double line, itu adalah satu kesalahan. Yang salah tetap salah. Walaupun kita sama-sama pemandu lori, tapi apabila melakukan kesalahan, tetap salah. Mungkin orang pandang kelab-kelab lori ni kononnya nak pertahankan driver dia, nak apa. Sebenarnya tidak. Dalam pada kita buat persatuan, kita nak memantau ahli-ahli supaya mengikut undang-undang yang betul. Bila ada undang-undang tu, kita akan turut mana yang rasanya perlu dan betul. Kata tiba-tiba satu lori tu mengalami kerosakan. Kata di Ipoh. Kita ada tim kita kat Ipoh. Kita akan berhubung tim Ipoh untuk membantu sahabat kita kat situ. Mungkin daripada segi bekalan makanan. Kalau tayar dia pecah, kita akan hantar tire man. Kalau kata dia rosak enjin, kita akan panggil foreman untuk membantu. Dan situ pun kita ada kebajikan. Macam kes-kes driver lori itu terjadi kemalangan, diperlukan bantuan, kita akan war-war kepada pemandu yang lain untuk membantu. Dan ada ahli-ahli ada masalah mengenai gaji ke apa ke, kelab dan persatuan akan bergabung untuk menjadi suara untuk pemandu lori. Kalau saudara-saudara, saudara-saudari ke siapa saja yang merasakan driver lori itu tak penting kejayaan pemandu lori, rasanya kena fikir baik-baik. Rumah, kedai, barang makanan, pakaian atau apa saja keperluan dalam negara, siapa yang hantar? Kalau kata pihak berkuasa, pihak kerajaan mengatakan frontliner adalah polis, apa doktor, apa semua. Kami bukan frontliner ke? Kami yang duk hantar. Orang takut penyakit, kami pun takut penyakit. Kami serupa manusia lain juga. Bukan kebal. Tapi demi tanggungjawab dan amanah. Dan untuk masyarakat semua kita buat. Orang tahu ke gaji kami berapa? Banyak gaji driver lori, macam kes terbaru, tipe. Orang marah driver tipe bawa isi berat. Adakah tuan-tuan tahu berapa harga trip untuk tipe? Daripada apa yang saya selidik dan saya kaji, dan saya pergi jumpa dengan owner lori dan pemandu, hanya RM7 untuk 1 tan. Sedangkan permit tu hanya antara 12 ke 15 tan untuk isi. Berbalik atau tidak? Tapi bila melakukan kesalahan, yang jadi mangsa adalah pemandu. Dan ada pemandu yang digantung lesen akibat mengisi muatan berat. Sedangkan dia mengikut arahan pada tokey. Itu yang kita akan perjuangkan, kita akan tubuh sebab kita tubuh persatuan dan kita menuju ke arah kesatuan iaitu union untuk pemandu. Dan setakat ni kita telah dihalanglah 3 kali kita pergi jumpa tapi ditolak tanpa sebab. Dan bila kita dapat harga trip yang rendah, secara tak langsung driver akan dapat gaji yang rendah. Pemantauan daripada kerajaan daripada segi gaji perlu. Jabatan Sumber Manusia, Kementerian Pengangkutan perlu ambil titik berat perkara ni. Kami ni adalah penggerak ekonomi negara. Kalau kami berhenti, tak payah lama lah, sebulan cukup. Kita boleh tengok apa kejadian pada ekonomi Malaysia.
Sebab dunia dah buktikan pada tahun 2000 berapa Brazil, seluruh driver lori di Brazil piket satu hari kerajaan Brazil rugi 40 juta. Adakah perkara ini nak berlaku di Malaysia? Pernah berlaku mogok akibat tak puas hati. Tapi semua segelintir. Dan cara itu adalah salah. Ikut undang-undang. Mungkin orang akan marah saya. Pasal undang-undang Malaysia ni, kita cakap, maaf kata, sebab kita punya tagline saman menjana pendapatan negara. Kenapa? Sebab dasar kerajaan dia bukan mendidik, dia mencari salah. Contoh kereta motor, aksesori tak boleh pakai apa. Tapi kenapa barang tu boleh masuk ke Malaysia? Dapat cukai, lepas tu menyaman orang awam. Yang kedua, cara pihak berkuasa menyelesaikan salah satu masalah. Macam isu driver lori, kemalangan maut. Dia direman. Sedangkan benda tu belum tentu dia salah. Sebab dalam skop sebagai penguatkuasa dia kata ada timbang rasa dan budi bicara. Tapi sekarang dia pakai main rasa je, timbang dah tak pakai. Nah, budi bicara, dia pakai bicara je. Budi dia tak pakai. Jadi kita minta ubah perkara tu. Lebih dekat dengan masyarakat. Bukannya menyalahkan masyarakat. Contohnya macam tugas seorang polis kita bagi. Bila jadi jam jalan tu, tugas seorang polis adalah menyelesaikan masalah tu. Bagi jalan, jaga traffic light. Tapi sekarang polis dia pasang lukah, pasang jaring, tunggu orang buat salah. Jadi bagi kita tak setuju bab undang-undang kat situ. Perubahan tu perlu ada daripada penguatkuasa sendiri. Sebab penguatkuasa dapat gaji daripada masyarakat. Itu kena betul kan. Mengenai parking. Kalau kita perhatikan parking di highway untuk kenderaan berat amat kurang. Kita memandu perjalanan jauh, kita penat, kita nak rehat, kita nak mandi, kita nak makan. Kebanyakan highway, parking ni memang tak cukup. Bila kita letak di luar kawasan, kita akan disaman. Banyak lori-lori kadang parking kat tepi, langgar dengan kenderaan kecil. Lepas tu kita disalahkan. Betul perkara ni. Kita minta pihak berkuasa, pihak kerajaan, tak kira kerajaan yang mana sekalipun, perjuangkan nasib driver lori. Pemandu-pemandu lori yang berminat untuk masuk dalam kelab kita, faham mengenai lori, nak beli aksesori, boleh join dengan kami. Kalau macam saya, orang panggil dalam IB saya Melayu Bersatu. Ataupun boleh join dalam gabungan persatuan. Kelab ada 200 lebih, nak sebut pun rasa berjela rasanya. Boleh tengok dalam IB, kelab-kelab lori, boleh join. Sebab bila join situ, automatik kita akan bergaul dengan semua pemandu lori dan pemandu bas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mantan pengerusi Majlis Pengangkutan Darat Malaysia. Saya berkhidmat selama 27 tahun dengan Pengangkutan Trailer Malaysia ni, kontena nasional, ingin berkongsi rasa kata orang bertanggungjawab membuka pengetahuan untuk keselamatan keluarga kita, diri kita, di samping kita mencari rezeki yang halal. Di belakang saya ni ada sebuah kereta lori yang rosak. Diletakkan di pinggir jalan. Jadi kita untuk keselamatan pada pengguna yang lalu, maknanya saluan mengalir arah lori tu, kita pasangkan kon untuk keselamatan. Tujuan kita pasang konnya sebanyak 5 kon, jarak dia 50 meter mengikut ukuran GPJ adalah sekiranya pemandu tertidur akan melanggar kon yang pertama, yang kedua boleh menyebab dia kesedar atau terjaga daripada tertidur tadi, maka dia mampu memberhentikan kenderaan dia cukup jarak dia daripada melanggar belakang lori atau melibatkan diri dia dengan kemalangan. Oleh itu, kon yang ada 5 ni memang cukup pada kiraan kami dan kajian kami adalah sesuai dengan jaraknya. Kita minta pada penguasa undang-undang supaya kaji semula kon yang 3 dulu tu ditambah kepada 5. Bukan untuk menyusahkan, malah menyenangkan kepada semua pengguna-pengguna jalan raya untuk keselamatan kita bersama. InsyaAllah. Kepada semua pengguna jalan raya, tak kira di mana anda berada, sama ada lebuh raya atau jalan kebangsaan, kami mengharapkan supaya kita menjaga keselamatan diri kita dengan apa yang kita cuba buat ini, mendedahkan pendedahan yang baru ataupun kata orang mendedahkan benda yang kita tak tahu untuk kongsi bersama-sama, untuk manfaatnya bersama-sama untuk diri kita dan keluarga kita. Selamat di jalan raya bila-bila masa. InsyaAllah. Di sini kami berharap masyarakat Malaysia boleh menerima trend baru lori yang wujud di Malaysia. Hidup Dekotora! Hidup Dekotora!